Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara. Sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Dengan erti kata yang lain, kita polah apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Alhamdulillah, hari itu kita akan bersama-sama dapat berbincang dan berkelakar, berkongsi berkenaan satu tajuk yang mungkin si ramai orang tahu, iaitu berkenaan dengan salah sikit di antara syarat sah solat adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut cerita tentang nyampun dalilnya, nyampun hujahnya, perbincangan para ulama, ahli falak dan sebagainya, di antara perkara-perkara yang sering timbul dalam kalangan pemikiran masyarakat, terutama masyarakat awam, tentang penggunaan kompas, penggunaan telefon sebagai kompas, macam ni. Tahu tadi sembahyang kita pun arah kiblat kita tadi si betul. Dan kalau kita berada di rumah orang macam ni, kita nak tahu kiblatnya betul tak betul dan apakah hukumnya ataupun jarak antara kita dengan Mekah jauh dan sudut lari yang terlalu jauh yang dibincangkan oleh para ahli pijak pandai dalam falak, dan benda tu kita akan kupas. Dan salah sikit yang penting juga adalah orang dulu mari suka madah, oh nak ngecek arah kiblat senang aja, tangga asro, tangga pirin asro ialah arah kiblat. Jadi sama ada benda tu boleh dipakai atau nisik, kita akan kupas dan kita akan bincangkan sama ada dari sudut syarak dan ada buat boleh daripada sudut agama. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang kiblat, saya suka untuk membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 144 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Maksudnya ialah, dan di mana saja kamu berada, maka hadaplah muka kamu ke arahnya. Yang di situ dikatakan tafsirannya berkenaan dengan bila kita nak sembahyang. Sama ada dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang berbunyi, idza qumtu ila shalah fa asbigh wudu'a thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Yang bermaksud, apabila engkau hendak bersolat, berwuduklah dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbir. Dua igik sandaran yang mengatakan kewajipan kita untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu kiblat? Kadang-kadang orang tanya, apa itu kiblat? Kita pun jawab, kiblat tu sini kiblat tu. Kiblat adalah arah, iaitu arah bagi orang yang sedang solat yang dikatakan sebagai Kaabah. Dalam bahasa lain, arah hadap ketika kita menunaikan solat ataupun arah hadap ke Kaabah mengikut arah terdekat. Saya dah sebut tadi, awalnya saya madah 4 syarat sah salat. Sebelum kita pergi cerita pasal rukun, cerita pasal tadi batal, makruh dan sebagainya, 4 perkara tu perlu dilihat. Kalau betul pun rukunnya tetapi syarat sahnya si betul, maka tidak guna kita nak salat. Pertamanya masuk waktu. Macam ni kita nak salat kalau maghrib belum masuk, pukul 6 dah salat maghrib, belum salat maghrib ya salat asar. Yang kedua, arah kiblat yang betul. Jadi saya dah timbulkan persoalan. Betul si kiblat kita? Boleh si kita pakai kiblat-kiblat yang dikatakan mengikut arah matahari terbenam contohnya?
Yang ketiga, suci anggota badan dan pakaian. Dan terakhir, suci tempat solat. Dalam konteks kali itu, kita tidak akan membicarakan keempat-empatnya, tetapi kita lebih berbicara berkenaan dengan satu, iaitu arah kiblat yang betul. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul persoalan-persoalan. Saya suka timbulkan persoalan, kelak saya akan huraikan. Contohnya, kita pernah dengar seorang fighter nak. Bilanya menang, dia terus sujud. Kita pun pelik. Bolehkah? Jadi bagi kita yang belajar, kita memahami ada banyak pandangan dalam fiqh. Yang kita tahu di Malaysia, di Sarawak kita khususnya, kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Tetapi kita kena tahu juga apa pandangan-pandangan dalam mazhab lain. Saya bagi contoh. Di antara yang dibolehkan untuk kita sujud di luar solat, tidak semestinya arah kiblat, adalah sujud syukur. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda berkenaan dengan orang yang sujud syukur tu, Nabi pernah menerima satu berita bahwasanya dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan sakiran lillah. Yang bermaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah datang sesuatu perkara yang mengembirakan ataupun diceritakan sesuatu yang gembira dengannya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun sujud bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sujud syukur atau sujud tilawah bukan salat. Ini sama dengan salat. Yang dikatakan wajib sujud ke arah kiblat tu adalah sembahyang. Sembahyang fardu terutamanya. Sembahyang sunat pun begitu juga. Okey, kita pergi lebih lanjut insya-Allah. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perkara yang besar yang sering orang cerita tentang tadi salah faham tentang kiblat yang berlega dalam pemahaman masyarakatnya, perlu kita betulkan. Sebab kita ada tadi perkara-perkara syarak, kita ada jabatan mufti, kita ada jabatan agama dan sebagainya untuk kita fas'al. Allah sebut dalam Quran, fas'alul ahlu dzikri fa in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada bukan ahli zikir. Ahli zikir nak orang zikir sebab nak tadi biak cukur sebagainya, bukan. Ahli zikr yang Allah sebut dalam Quran itu adalah orang yang pakar dalam bidangnya. Jadi kita ada orang yang pakar di jabatan mufti contohnya, di jabatan agama Islam contohnya, yang mahir dalam bab-bab kiblat tu. Jadi 3 perkara yang sering menjadi pegangan masyarakat yang perlu kita perbetulkan. Pertama adalah menggunakan kompas semata-mata untuk tentukan arah kiblat. Yang pertama. Okey, sebab orang sering tadi menggunakan kompas tu untuk blame jabatan-jabatan yang diberi autoriti untuk menentukan arah kiblat. Yang kedua, menggunakan matahari terbenam tanpa ada panduan arah yang tepat. Yang kedua. Yang ketiga, tu memang common lah ataupun popular lah, agak masyhur dalam kita di Sarawak tu, menggunakan arah piring astro. Jadi kita rungkaikan satu persatu. Jadi yang pertamanya, kita pakai kompas untuk menentukan arah kiblat. Jadi boleh atau si boleh. Si boleh why? Boleh macam ni. Persoalan lah. Sebab kadang-kadang orang compare, membuat comparison. Kami tu telefon A, telefon B. Apa telefon kau si Cun? Telefon kau murah kali nak. Bukan masalah murah atau mahal. Okey. Pertama kita kena tahu, umumnya arah kiblat di Malaysia tu yang pun di sudut arah bearingnya, kiraan sudutnya 290 darjah sehingga 293 darjah. Kalau kita tengah dalam kompas, nak ada utara, ada selatan, barat dan timur, ada degreenya. Kita tahu utara tu 0 darjah. Lepas kita tahu di sebelah di bawahnya adalah 180 darjah, 270 darjah adalah barat. Barat yang benar 270 darjah. Jadi bila kita main kompas tu, kita kena tahu berapa sudutnya. Ya, first thing. Second, kita kena ingat, kompas tidak akan memberi bacaan 100%. Sebab bacaan kiblat kita 290 sehingga 293 tu adalah menggunakan arah utara yang tepat. Kalau tuan-tuan belajar geografi, tuan-tuan belajar berkenaan dengan ilmu-ilmu astronomi, utara kita ada 3. Utara tepat, utara benar, utara magnetik dan utara grid.
Jadi which one utara yang pakai dalam telefon, which one utara yang pakai dalam kompas. Sudah pasti utara yang kita pakai dalam kompas adalah utara magnet, yang mana mempunyai selisih yang agak jauh. Yang pertama. Yang kedua, kita tahu kompas itu sangat sensitif dengan pertama arus elektrik. Yang kedua, sensitif dengan besi. Dan yang ketiga, sensitif dengan alat elektronik dan sebagainya. Sudah pasti jarum kompas tadinya akan berubah-ubah. Sebab itulah kita beri panduan, kalau kita betul-betul nak menggunakan kompas, pastikan kompas tadi memberi arah yang selari pada satu kedudukan lurus. Maksudnya kita letak kompas itu buat marking, kita undur sikit buat marking, biarnya lurus. Kalau yang keduanya si lurus, something wrong dengan kawasannya, yang mana kita tahu banyak besi. Jadi itu pengetahuan yang kita perlu tahu mau kita nak pakai kompas. Tidak semudah itu. Okey. Yang kedua adalah menggunakan matahari terbenam. Tu yang banyaklah kami jumpai kepada masjid-masjid lama. Suruh lama. Setidaknya pakai matahari terbenam. Matahari itu tuan-tuan puan-puan, nya terbenam ada tempohnya. Kita tahu matahari terbenam paling selatannya boleh pergi kepada 235 darjah, maksimum ke utara 295 darjahnya berubah-ubah. Di Januari berapa degree sampai Disember. Cuma dalam setahun 2 kali akan berada tepat atas Kaabah. Ya, kelak kita cerita. Dan kita tahu bearing kiblat kita 292. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada masjid, mengikut pengalaman kami lah, bila kami ngecek ke masjid dia, kami tahu maknanya pun kiblatnya si betul. Kami dengan Tuan Haji Tuan Imam, masjid tu mesti dipolah kita pada bulan Mac nak. Terkejut orang tua ya, Ustaz, macam ni kita boleh tahu masjid tu dah lama Ustaz, kita kan gig biak. Kita ada ilmu kah? Orang tua kan nanya cuma kita ada pandai ke Ustaz? Saya senyum je lah. Buat belajar tu, saya madah sik lah, saya tak atau ada ilmu falak saya madah. Sebab bulan masuk kedudukan matahari macam tu. Panjanglah orang tua tadi. Yang kedua, kesalahan yang kedua. Yang ketiga, menggunakan arah piring astro. Tu popular lah. Jadi menurut Encik Syahrin Ahmad, seorang pemilik falak online, kita boleh cek lah dekat website. Nya madah kedudukan piring astro tu setiap rumah ataupun setiap kawasan negeri daerah berbeza-beza. Sebab kita ada 2 igit satelit yang ada. Sigit Miasat 3A dan Sigit Miasat 3. Jadi kedudukan piring astro tu boleh disemak. Saya beri sikit contoh. Bila kita buka satu website, yang nama website dia adalah www.dishpointer.com, www.dishpointer.com. Pasal kita masuklah yang pun atau let long kita ada sebagainya, dia akan madah berapa azimut piring astro kita. Macam sikit kajiannya saya pernah pola, satu piring astro di rumah kami pun bila disemak 270 darjah. Bermaksudnya berbeza dengan kiblat tu lebih 30 darjah. Jauh tuan-tuan, jauh lah. Jadi perkara tu boleh dipakai kalau kita ada ilmu. Jadi siapa simply pakai. Jadi saya dah madah ketiga-tiga kaedah tu perlu diperbetulkan. Bukan saya madah boleh, tapi kita kena ada ilmu. Jadi alhamdulillah pihak IIC dah mula program tu untuk kita share ilmu tu, jangan sebarang dibawa kelahi. Kita ada jabatan-jabatan yang ada autoriti. Okey. Seterusnya saya nak cerita beberapa info berkenaan dengan Mekah. Iaitu kiblat kita. Sembahyang kita semua menghadap ke arah Mekah walau di mana kita berada. Sebagaimana saya sebut dengan firman Allah tadi, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di sini pun kita berada untuk solat maksudnya, maka hadaplah muka kita ke arah kiblat. Dalam satu hadis Nabi menyebut kiblat itu di antara timur dan barat. Ya kena ingat semua. Jadi pertama sekali, tahukah kita di sini Mekah? Alhamdulillah, orang semua dah biasa pergi umrah. Orang tahu kiblat kita di Mekah iaitu di negara Saudi Arabia. Okay. Yang kedua, kita tahu betapa jauhnya antara Malaysia dan Mekah. Lebih kurang plus minus lebih kurang 5,000 kilometer. Apa pentingnya jauh tu dengan kiblat? Okey, saya beri satu analogi atau perbandingan mudah.
kita nak mula rumah, nak cuba tak pesong sikit kita ampun tiang tadi ataupun dinding tadi. Pasti dalam jarak yang mungkin dalam sekitar 50 meter, 20 meter akan terpesong jauh sikit je. Apatah lagi kita dengan Mekah. Dikatakan selisih, maksudnya terpesong. Bahasa orang kita tu lari. Nah, kiblat lari. Selalu kita madah kiblat kita tu lari. Maka orang pun jadi viral. Kiblat lari, ustaz, tiap tahun kiblat lari kah? Saya melentir balik, lari ke sini. Bukan lari tu maksudnya terpesong. Kena bah macam orang nembak burung nak ditui sikit kan terpesong maksudnya. Jadi satu darjah. Sikit satu darjah tu siapa di tangga dalam mata kasar kena makin jangka sudut untuk melihatnya. Satu darjah tu nya boleh terpesong menurut perkiraan falak 120 sehingga 180 km jauh. Ui, masya-Allah jauh. Jadi mun asro tadi dah 20 lebih kilometer, 20 lebih darjah kali dengan 100 berapa dah? Sedangkan kita tahu keluasan kota Mekah cuma 26 km persegi plus minus. Jadi benda tu kena kita tahu. Siapa sebarang. Ada kata kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh, kata para ulama paling terbaik yang mana kiblat kita tu mestilah kena kepada mana-mana sudut ataupun fizikal Kaabah ya. Okey, jadi dan kita di Malaysia tu kita pergi kepada pandangan yang ketiganya, ada kiblat yakin dan kita pergi kepada kiblat zan. Kiblat orang yang di luar Mekah. Kalau kita berada di Mekah, kita disuruh untuk tahu di sini Kaabah. Sehingga kan dalam beberapa pandangan fiqh mengatakan dilihat dulu di sini. Orang tadi Kaabah yang secara fizikal. Cuma kena itu kalau kita pergi Mekah, kita pergi ke pintu-pintu yang agak jauh, kena itu dah ada pembesaran nak mustahil dah dapat tangga. Tapi kalau kita berada dekat dengan Kaabah, ditinggur dulu, dijelin dulu Kaabah ya, baru kita angkat takbir. Bagi orang yang berada di luar kota Mekah, hendaklah bertanya dengan penduduk Mekah di sini. Dan bagi orang yang berada jauh daripada Mekah, di situlah timbul kepada ijtihad. Ulama semua bersepakat, fuqaha bersepakat, barang siapa yang semahyang tanpa berijtihad sini arah kiblat, dikatakan salatnya tidak sah. Macam ni apa maksudnya? Apa maksudnya ijtihad tadi? Dalam konteks macam tu, situasi yang begini, saya boleh beri satu cerita mudah lah. Kita nak sembahyang without any question. Kita asyik bertanya dengan orang. Kita asyik check. Ambil sejadah, engkau saya sembahyang aja. Dalam konteks macam tu, maka ulama semua bersepakat kiblatnya, solatnya tidak sah. Sekurang-kurangnya kita kena ada ijtihad. Apa ijtihad? Usaha. Bertanya dengan tuan rumah, melihat kalau tuan dalam kita fiqh melihat mihrab, lepas ya boleh lagi bertanya dengan orang-orang falak contohnya, macam-macam biar ada ijtihad. Tetapi kalaunya sembahyang without any ijtihad, kiblatnya sembahyang tadi tidak sah. Berbeza kalaunya tidak ada ijtihad, usaha. Nah, usaha, ni ada usaha dah. Oh, aku dah check pakai telefon aku 3-4 kali. Tadi aku dah dengar Ustaz Azali madah macam tu dan aku pun ikut. What happen next? Bila cek lah, lari sikit. Ulama madah tidak menjadi masalah. Sah sembahyangnya. Berbeza dengan orang yang tadi sebarang aja. Nya ingat macam mengorder mi kah, order sebarang aja. Nya kena betul macam ya. Itu pandangan ulama fiqh. Bahkan kalaunya sebagian ulama madah kalaunya dah lama salah nak bila berlaku saya makan, oh salah. Adakah perlu diqada? Adakah perlu diganti salat-salat ya? Menurut para ulama bersepakat, memang kita dengar ada pandangan mazhab Maliki, Hanafi. Saya simpulkan bahawasanya yang lepas-lepas tidak perlu diqadakan dan dianjurkan, disyorkan. Contohnya baru kita tahu kiblat kita salah beberapa hari, disyorkan, digalakkan untuk kita qada semula. Tapi musik qada pun tidak menjadi masalah. Sebab sering menjadi kerisauan bila kita mula semakan. Dan itu pun dah ada orang mula semakan kiblat secara persendirian di Kuching tu, di Sarawak, di mana-mana berada. Bila dicek lari.
Bingung lah muka orang tua tadi. Beliang nyawa tedah. Ustaz dah 50 tahun rumah kami orang tu. Kiblat ni betul Ustaz. Patutlah doa kami tu tak betul. Saya lagi nambah. Oh patutlah Haji. Kita semayang ngadap ke Afrika Selatan. Ni tak ya. Ni nak buka tambah beliang kawan tedah. Sebenarnya saya guru ajak isi. Semayang kita tetap sah. Bahkan dalam fatwa, sebahagian fatwa di Malaysia mengatakan boleh selisih sekitar 45 darjah. Tu bila berlaku macam itulah. Jadi sibuk bingung. Betul macam ni boleh. Tadi berbalik pada cerita tadi, untuk sujud syukur, untuk sujud tilawah, ulama berpandangan ia bukan sebahagian daripada solat. Tapi kita galakkan untuk ke arah kiblat. Tapi kalaunya sujud, tu reason ulama fiqh kenapa tidak perlu berwuduk, boleh tidak perlu berwuduk dan boleh tidak menghadap ke arah kiblat, kerana mereka mengatakan itu nak menunjukkan kesegeraan dalam kita menunjukkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah tadi saya madah, apabila Nabi madah bila menerima khabar gembira, maka ucaplah syukur pada Allah dengan sujud syukur. Kalau kita nak ambil wuduk, kita mencari arah kiblat, maka zauq, seronok tadi hilang. Itu pun pandangan. Maka kalau kita nak berpegang ke pandangan mesti berwuduk, mesti arah kiblat, fal yatafaddal mashkura, tidak menjadi masalah. Tetapi kita galakkanlah. Nah, kalau contohnya macam kita di rumah kita dekat dengan surau kah, kita dah tahu dah rumah kita dah ada marking arah kiblat kah, jangan kita dah tahu kiblat di siap bantai je ke arah tempat lain, yang sengaja, yang tidak dibenarkan. Okey tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di antara ibadah yang berkaitan arah kiblat, pertama yang wajib. Pertama solat fardu. Tadi saya dah cerita anak ijtihad dan sebagainya. Mudah kita faham insya-Allah. Yang kedua, mengebumikan jenazah. Kadang-kadang kita tu ada sebahagian kita sebarang. Bagi yang ngalik kubur, yang buat urusan dengan kubur tu, tolong beri perhatian bahawa yang wajib dihadapkan ke arah kiblat adalah dada mayat, bukannya palak mayat. Sebahagian saya pernah terjumpa, bila saya pergi ke Siar, saya nepuk dahi panjang, astaghfirullahalazim. Apa hal palak ke arah kiblat tu? Yang ingat masih hidup kali nak. Bukan, dadanya ke arah kiblat. Dalam kes macam tu, andai kata baru dikubur a few days, maka waktu yang wajib untuk digali dan diubah. Berbeza kalau dah lama. Dah lama, kita dah tahu mayat dah reput. Kalau kita nak gali pun, sini tak nak betulnya. Jadi gambar kita nak nyusun-nyusun lagi. Satu hal. Dan kita anjurkan untuk sebahagian yang menguruskan tanah kubur, susun napuh je. Macam di Kuching tu, Masya Allah. Sidak pihak Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak yang ada mula makin lot. Jadi mudah. Mudah macam mana. Si belum nak kelahi. Dan kita ada Jabatan Agama yang menguruskan. Yang kedua. Yang ketiga, salat sunat. Wajib. Walau bagaimanapun, ada satu yang disebut sebagai, kalau kita buka kitab Majmu' Syarah Muhazzab, kita buka Fiqh Islami wa Adillatuhu Lidatu Waba' Az-Zuhaili, kalau yang Majmu' tadi oleh Imam An-Nawawi, dan beberapa kitab fiqh yang lain mengatakan ada dua keadaan yang boleh kita tidak menghadap arah kiblat. Nak tahu? Lepas tu saya habis yang ketiga, sujud tilawah dan sujud tilawah dan sujud syukur. Yang boleh ke arah kiblat tapi dia bukan wajib. Yang kedua, sunat menghadap ke arah kiblat. Okey, sebelum saya pergi yang common, tadi saya ada tentang sembahyang sunat yang boleh ulama memberi kebenaran untuk kita menghadap ke arah kiblat. Yang pertama adalah salat khauf. Salat yang sangat takut. Macam kita nanggap solat perang lah nak. Nabi SAW bila berperang nak atas kuda, nyesik menghadap arah kiblat. Ni apa orang tengah perang nak atas kuda nak arah kiblat, lalu orang lain ke Sia, kita ke sini. Apa hal tu nak cari arah kiblat? Confirm. Dan atas perkara tu lah dikiaskan untuk orang-orang yang atas bot dengan kaki ngail lah. Kaki mukat ke apa, nya boleh tidak menghadap ke arah kiblat dengan kias macam tu. Okay. Dan yang kedua, solat dalam keadaan solat sunat musafir. Boleh juga. Sebabnya dalam keadaannya travelling, ada ujung-ujung nak tinggal bas, kotanya gagal cari ni arah kiblat nak. Lainlah, mau dah disia dah ada suruh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak sembahyang sunat, kita ada dalam bas, kita sembahyang sunat. Kita kena ingat, sembahyang sunat
Nyasik mesti berdiri. Banyak orang confuse. Berdiri itu hanya dalam 4 sembahyang wajib. Itu cerita buat sembahyang lah. Saya cuma madah solat sunat, musafir boleh dilakukan dalam keadaan kita tidak madhab arah kiblat, boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Jadi secara masalah, no reason. You sit there properly. Walaupun tak ada wuduk, kita angkat takbir Allahu Akbar, sembahyang sunat. Boleh. Di dua keadaan yang ulama beri kemudahan untuk kita tidak menghadap ke arah kiblat. Boleh ceklah dalam Syarah Muhazzab oleh Imam An-Nawawi Majmu', boleh cek dalam Fiqh Islami wa Adillatuhu dan sebagainya. Seterusnya, apa lagi perkara-perkara sunat yang dibenarkan? Yang kedua adalah, yang pertama adalah membaca Quran. Sunat pada arah kiblat. Dan kita nak menyembelih binatang kurban. Selalunya orang menyembelih dekat masjid, senanglah tahu arah kiblat. Yang kelima, berdoa dan azan. Ya, ada perkara-perkara sunat. Okey, kita pergi. Tu saya nak memberi sedikit tuan-tuan berkongsi ilmu. Macam ni kita nak menentukan arah kiblat dengan mudah. Saya semua beri yang susah. Apa yang susah, Ustaz? Pertama, pakai total station susah. Apa total station susah? Binatang apa ya? Total station tu adalah satu alat ukur. Kita nak pergi jalan, orang ngecek dan digunakan oleh Syed Jabatan Mufti untuk menentukan arah kiblat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu kaedah-kaedah yang payah, yang susah. Jadi kaedah-kaedah yang mudah saya akan cerita lepas tu insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sinang pendengar, ada yang dengar, ada yang melihat. Rakaman tu alhamdulillah. Kita sambung. Tadi saya dah stop sikit. Antara kaedah yang agak rumit lah, rutit. Makai total station dengan makai tidur light. Siapaklah kita nak beli bendaya. Sikit bendaya paling murah pun RM25,000. Sekarang kita nak pergi ke Jabatan Mufti semata-mata nak minjam yang boleh kiblat di rumah, mati kita. Lalu dia orang pula. Okey, saya beri kaedah mudah yang kita sendiri boleh semak. Tu untuk agakan, namun kita untuk kita mula tagging tanah kiblat yang lain cerita lah. Tu untuk kita double check untuk persendirian. Kalau kita nak pergi lebih tepat, adalah pakar-pakar yang kita boleh rujuk lah insya-Allah. Jadi pertama, kaedah yang paling mudah saya sebut dulu lepas saya cerita detailnya. Pertama, mahatadi istiwa di atas Kaabah yang kita sebut sebagai istiwa a'zam. Tu kaedah tradisional yang banyak disebut dalam kitab-kitab falak lama dah. Yang tu menimbul isu juga. Setiap tahun kita memberi pendedahan pendidikan kepada masyarakat tentang istiwa a'zam yang berlaku 2 kali setahun, iaitu pada bulan 5 dan bulan 7. Kelak sampai detailnya. Cuma saya nak ada orang confuse. Ustaz, tiap tahunkah matahari itu kiblat kita berubah? Saya dah bukan matahari atau kiblat kita tu berubah. Cuma bagi orang yang tidak pernah menyemak kiblat di rumah, pernah tahu pun, maka tu waktunya. Okay? Saya beri simple, kata saya beri detail. Yang kedua, berpandukan matahari terbenam tetapi ada kaedah. Ada kaedah, bukan semata-mata matahari terbenam. Siap matahari terbenam, terus pacak terus, ambil terus, bukan. Yang ketiga, berpandukan burus. Seperti Allah sebut dalam Quran, Allah jadikan burus-burus tu untuk tahu arah. Bukannya tahu tentang burus tu untuk tahu tentang kitab bintang apa, kitab burus apa, bukan. Bukan astrologi. Astrologi itu adalah ilmu tilik bintang, tu haram hukumnya. Tapi astronomi ataupun ilmu kedudukan bintang tu diharuskan dalam agama untuk kita tahu arah. Yang ketiga, tongkat istiwa. Itu adalah 4 kaedah yang mudah untuk kita menentukan arah kiblat. Okey. Kita pergi yang pertama. Istiwa a'zam atas Kaabah. Istiwa a'zam ataupun disebut sebagai matahari transitnya berhenti di atas Kaabah. Sebanyak 2 kali setahun. Bila? Nya berlaku 2 kali, iaitu pada 28 Mei. Ingat 28 Mei. Pada pukul 5.18. Okey. Kena 5.18, sabar. Kata saya madah. Yang kedua berlaku pada bulan Julai. Bagi sesiapa yang terlepas bulan Mei tadi, boleh cek lagi pada bulan Julai, iaitu 16 Julai setiap tahun pada pukul 5.26. Okey. Kena pukul 5 Ustaz, boleh pukul 4 kah? Tapi nak main boy Ustaz. Nak main boy lah, nak pergi sini, bukan. Bukan sebab nak main boy, bukan. Tinggallah lot main boy, nak main maintain lah. Tu
untuk kita ngecek kiblat setahun 2 kali je. Okey, yang berkaitan dengan ibadah, sebagaimana saya katakan tadi, syarat sah sembahyang pentingnya. Okey. Kena 5.18 sebab pada pukul 12.18 5 jam antara kita dengan Mekah tu beza kita 5 jam. Jadi pada pukul 12.18 di Mekah sebelum zuhur, waktu yang matahari tegak-tegak atas Kaabah. 28 Mei. Jadi kalau ada di kalangan adik kakak yang pergi ke Mekah untuk mula umrah 28 Mei tu, tolong cek. Di Mekah pasti Kaabah tidak ada bayang sebab matahari cun-cun atas Kaabah ya. Maka bagi kita di Malaysia saat itu pukul 5.18 pada 28 Mei tadi, bayang yang jatuh ke arah timur, maksud kita dengan bayang nak gugur bayang ke situ, arah setentangnya adalah arah kiblat. Mudah nak? Sama je dengan 16 Julai pukul 5.26. 2 tarikh tu kita kena ingat. Simpan dalam kalender, bulatkan. Jangan nyimpan orang tarikh lahir bini aja, nak tu cuma simpan. Simpan juga. Nah, tarikh lahir anak lah, anniversary lah, birthday kereta, semua tulis. Tapi yang tu saya tulis, hari tu tambah sikit. Di 28 Mei dan 16 Julai. Okey. Jadi kaedah tu mudah. Macam ni nak tentukannya? Okey. Yang paling mudah, kita ada mana-mana sudut bangunan yang kita rasa lurus, sudut penjankah yang ada bayang masuk. Maksudnya pukul 5 petangnya ada matahari. Contohlah di sebelah dapur kita kena matahari. Carilah mana-mana sudut yang lurus. Kadang kita nak lebih detail, lebih tepat, boleh. Saya suka beri kaedah, kita pakai batu kail batu kail berat dah. Kita ikat tali, gantungkan ayam yang lurus. Bayang ya. Jadi lawan bayang. Kan bayang yang jatuh ke arah kita nak. Lawan bayang ialah ke arah kiblat. Tapi kita tunggu dulu. Pukul 5.18 nak. Pukul 4.30 kah, pukul 5 kah, kita dah ready dah equipment kita. Nah, bila cek jam tadi kena cek betul. Jangan ada setengah orang tu jamnya laju 20 minit. Siapa pakai orang macam ni? Kena cek jam sendiri. Ataupun kena tu mudah kita pakai jam telefon lah. Nah, jam telefon itu automatically yang bersambung dengan internet. Maka bila kita tengah jam 5.18, ambil sikit masking tape, pembaris, engkau sia garis lurus terus. Garis pada atas ke bawah. Jadi yang atas tadi ia boleh arrow. Ialah arah kiblat. Senang nak? Jadi mudah. Cuma nak naik ke dalamnya ada isu lah. Tapi maunya terjatuh dalam rumah kita, itu mudah. Itu kaedah pertama yang kita sebut sebagai istiwa azam yang selalu kita pelah program. Adalah beberapa bahagian daerah di Sarawak tu bila kita mula programnya yang bingung, yang tahu tadi beliang kami orang. Sebab kadang-kadang nak nerang masyarakat. Macam saya pada tadi nak, bila sigit masjid A adalah a few masjid memang pula program. Kami nanggal dah tahu kiblat si betul tu. Nak rumah masjid lama nak suruh lama. Maaf, masjid sebetul. Orang dah belabah muka. Lalu ngagak mufti. Mufti dah temnya. Ustaz, datuk-datuk macam ni tu semayang kamu orang tu dah lama tu. Bahkan ada datuk nenek kamu dah meninggal lah semayang masjid tu. Kiblat si betul. Wah, seorang-seorang ngagak mufti. Waktu kamu sini majak. Maka kembali pada cerita saya awal tadi, kita dah ada ijtihad. Kita dah ada ikhtiar. Mungkin tu kurang tepat. Maka solat-solat sebelum tu sah. Ibu kita bingung. Cuma kalau orang yang sadar ijtihad, nyasib pernah berusaha, nyasib pernah bertanya dengan orang, dannya semayang juga tanpa sebarang usaha, maka semayang tadi tidak sah. Okey. Kaedah kedua adalah berpandukan matahari terbenam. Okey, tadi saya cerita, matahari terbenam setiap bulan, setiap harinya berubah-ubah daripada 235 darjah sehingga 295 darjah. Kalau kita rajin, sekarang bulan Januari, bila ada bayang petang nak gariskan. Tunggu bulan Februari, gariskan. Sampai kita nak Disember, kita akan nak garis, banyak garis. Maksudnya bayang kita baru berubah. Okey, gayang baru berubah. Tapi sebablah saya mana tidak, kita siapa nak pakai matahari terbenam 100%, kita kena tahu sedikit pengiraan. Saya ambil mudah. Okey. Dalam kaedah falak kita ngajar, kita baca macam tu kita nyunjuk nak. Tu adalah 5 darjah. Okey. Tu adalah 1 darjah. Jarak tu jarak gitu, betul dia. Yang tu disebut sebagai 5 darjah. Okey. Yang tu 8 darjah.
dan tu adalah 20 darjah. Jadi ingat 1, 5, 8, 20. Tu anggaran jangan kita compare jari biak dengan jari orang tua. Tu just satu kaedah. Berbanding kita matahari terbenam, kita ambil 100%, yang memang salah lah. Memang salah. Tapi kalau kita pakai anggaran tu, yang boleh pergi pada 80% ketepatannya, 70% ketepatannya. Saya ulang balik 5 darjah, 1 darjah, 5 darjah, 8 darjah, 20 darjah. Okey. Contohnya now is bulan Januari. Kita pergi ke Damai Beach. Kena pukul 5.30 ataupun pukul 6 matahari terbenam. Tengah kopan matahari terbenam. Bila kita tunjuk matahari kita tengah, okey. Bila matahari terbenam, kita kena pola 45 darjah ke kanan. Contoh matahari terbenam depan saya tu. Saya mesti pergi ke situ 5 darjah. Kiralah 45. Ambillah 20. 20. Okey. 20. 40 nak? 5. Ni 5 tadi, tu 5. Jadi sialah kedudukan kiblat kita. Seulang semula. Okey. Bayangkan depan kita tu matahari terbenam. Pada Januari 45 darjah ke kanan. 45 darjah ke kanan. Jadi 45 saya dah jadi tuk 1, tuk 5, tuk 8, tuk 20. Kita ambil 20 lah, jangan ambil 1. Nah, Lucy cun ajak kita tak nak. Okey. 20. 20 5. 20 5. Jadi ialah arah kiblat kita. Ya kita pakai panduan. Paling kacak adalah pada bulan Jun. Hanya sikit je terbenam ke kerek 1 darjah. Ini ada kiraannya kalau Januari 45 darjah ke kanan. Februari 40 darjah ke kanan. Mac 25 darjah ke kanan. April 15 darjah ke kanan. 5 darjah ke kanan Mei. Selepasnya Jun je yang sekali ke kerek. Rasanya berulang balik 1 darjah ke kanan, 5 darjah ke kanan Ogos, September 15 darjah, Oktober 30 darjah, November 40 darjah dan Disember 45 darjah. Ya kaedah kalau kita pakai kedudukannya tadi. Jadi tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang kiblat tadi, ada beberapa hukum yang kita kena lihat. Kalau kita sembahyang, contoh sembahyang, ijtihad kita pertama tadi situ. Lepas kita cek lagi ijtihad kita kali kedua tadi untuk sembahyang first, sembahyang asar. Kita madah situ kiblat. Contoh situ. Lepas sekali kedua kita sembahyang lagi, situ kiblat. Macam ni. Adakah kita perlu ulang? Ulama berpandangan kedua-dua ijtihad tadi diterima pakai. Isu ke seterusnya adalah tengah-tengah kita sembahyang, tiba-tiba tuan rumah madah, "Jang, kiblat kau salah ya." Dan tuan rumah tadi megang badan kita, yang perlu alihkan kita ke mana arah kiblat yang betul. Tetapi kalau daripada salah, kita masih meneruskan, sebab kita tadi ijtihad, si bertanya, now tuan rumah madah, kita kena ikut yang mana ijtihad. Ia disebut sebagai ijtihadi, ataupun di antara kaedah-kaedah diajar oleh ulama, bertanya kepada orang tuan yang punya rumah yang tahu lebih tepat. Okey? Kita bagi kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga, jangan lupa di langit Allah cipta tanda-tanda. Dan tanda-tanda tersebut bukan hanya tujuan untuk kita ambil gambar, bukan tujuan untuk kita mula lirik lagu semata-mata, bukan tujuan untuk kita mula amalan-amalan yang khurafat, bukan. Allah sebut dalam Al-Quran jelas dalam surah Al-Kahfi, di antaranya bintang-bintang tu sebagai rujum lisyayatin. Dan ada juga Allah sebut sebagai petunjuk arah bagi orang yang pergi ke laut. Apabila zaman dulu lah, tak ada GPS, tak ada tahun tadi kompas, tidak akan berpadukan satu bintang yang amat popular disebut sebagai bintang Polaris. Bintang Polaris itu adalah bintang utara. Maka tadi saya cerita berkenaan dengan makai tangan nak 1, 5, 8, 20. Kita tahu yang utara, maka kita tahu berapa darjah. Kita pakailah kaedah tadi pun boleh. Walau bagaimanapun ada 3 buruj yang sangat popular
mungkin bagi orang yang belajar ilmu bintang itu dia suka dengar. Orang-orang belajar falak, orang-orang belajar sains, astronomi, dia suka dengan bintang. Bukan sekadar suka, tapi ucapkanlah Allahu Akbar. Sebab tu kejadian ciptaan Allah yang maha agung. 3 buruj yang saya akan sebut tu mungkin tuan-tuan, puan-puan pernah dengar, tapi kalau tu kita lihat dalam konteks kiblat. Yang pertama disebut sebagai buruj belatik. Banyak nama, belatik, babadur, dan dalam bahasa yang moden yang orang semua tahu, Orion. Dalam kiblat itu disebut sebagai Orion Belt. Orion itu adalah kalau kita buka satu macam gabungan bintang ya. Ini macam orang yang pegang perisai. Buruj Orion tu boleh dipakai untuk menentukan arah kiblat, untuk berpanduan bukan 100%. Nya tinggi di atas langit. Nya hanya boleh dipakai pada 3 bulan tertentu, yang mana kedudukannya betul-betul di atas langit. Okey, 3 bulan tertentu tu kita tanggal bulan Julai, Disember dan Mac. Julai, Disember dan Mac. Kenapa 3 bulan ni Ustaz? Dan lain si sebut. Sebab bulan-bulan yang lain kadang-kadang buruj tu berada waktu siang. Siapa tangga siang nak. Yang tu siang ni patah tangga. Sebab buruj hanya akan nampak bila malam. Bila bulan Julai, tangga pada waktu subuh. Bila waktu subuh ya, ada atas langit. Sebab saya pada waktu subuh. Untuk bulan Disember, pada waktu tengah malam. Pukul 12, pukul 1, nya tengah. Sebab kalau kita lihat pada bulan Disember, pada pukul 8, pukul 9, nya masih berada rendah. Nya masih berada di atas langit. Nya tepat-tepat atas langit. Julai, Disember dan Mac. Mac tu waktu maghrib. Mungkin kita nangga pada bulan Mac waktu lainnya berada bukan lagi atas palak. Jadi mudahnya Julai waktu subuh, Disember tengah malam dan Mac waktu maghrib. Jadi itu adalah buruj Orion yang popular. Selain pada buruj yang kedua adalah buruj biduk, Ursa Majoris, dan buruj yang ketiga adalah buruj pari, dalam bahasa Inggerisnya Southern Cross. Jadi bila kita tahu buruj tu, kita kena tahulah di sini kedudukannya, jenis rupanya. Tadi saya ada cerita tentang Orion, buruj Orion, seorang panglima yang memegang perisai maka di pinggangnya di sialah ada Orion Belt. Okey. Yang kedua adalah buruj biduk atau Ursa Majoris. Biduk tu lebih kurang kita anggap macam gayung. Nya tu sebelah mungkin kita nangga buruj pari sebelah selatan yang masih ada di satu arah yang bertentangan dengannya. Bila kita tahu arah, maka gunakanlah kaedah saya ajar tadi. Dan yang terakhir sekali adalah buruj pari atau buruj selatan atau Southern Cross. Ketiga-tiga buruj tu hanya sebagai panduan. Bukan mestilah. The last but not least adalah tongkat istiwa. Kaedah yang sangat tradisional namun tepat. Tradisional namun tepat. Tadi saya dah menyebut 290 sampai 293 darjah menggunakan hitungan trigonometri sudut utara yang benar. Maka mungkin kita pakai kompas, banyak kerjalah untuk kita mula calibration, untuk kita mula semakan dan sebagainya lah. Macam-macam lah, banyak kerja siap. Cuma untuk ijtihad is okay, tapi untuk kita mula tagging kiblat di rumah, mula tanda yang tepat, kami nasihatkan untuk kita cari orang-orang yang memang expert dalam bidangnya, yang boleh bantu kita. Kita tu dah mudah itu. Dah mudah, pola sekali je pun pakai seumur hidup. Jadi yang last sekali adalah berkenaan dengan kaedah tu menggunakan tongkat istiwa. Apa tongkat istiwa? Tadi yang berbeza. Yang first tadi istiwa azam. Matahari atas Kaabah tu adalah tongkat istiwa. Apa perlunya tongkat istiwa? Tongkat istiwa tu untuk kita tahu arah timur dan barat secara tepat. Very simple, but you need an equipment. Kita kena ada sikit peralatan. Okey. Apa peralatannya? Mudah. Kita ada sikit base, kertas ke apa, pastikannya duduk di tempat yang sangat flat, kena bayang matahari. Dan kita kena ada sikit lidi atau kayu atau stand yang lurus. Saya ulang semula. Pertama, bila kita nak mula tongkat istiwa, kita
pastikan tempat titik kena matahari. Nah, sebab kita nak maki matahari tu, matahari membantu kita untuk dapatkan arah. Okay. Mudah tu, simple tu. Kita boleh pula eksperimen dengan anak-anak. Sangat mudah. Cuma saya dapat tunjuk situ lah. Okay. Ambil kertas putih. Why kertas putih? Sebab lebih mudah untuk tangga bayang. Mau kita pakai kertas hitam, susah tangga bayang. Saya rekomenkan untuk pakai kertas putih. The best is kertas yang si kena angin, yang si terangkat. Ambil kertas, angkat tempat-tempat yang rata. Okay, lepas kertas tadi, kita pola a few bulatan. Pakai jangka sudut. Bulatan mungkin 2-3 bulatan. Lepas tengah-tengah bulatan tadi, pacakkan tiang. Dan kita kena cek lah dengan batu ladung kah, dengan timbang air. Kerana itu telefon sudah ada timbang air, boleh cek. Lurus. Okey. Dan benda tu kena disediakan sebelum Zuhur. Kena sebelum Zuhur, Ustaz. Boleh tak sedia awal pagi? Mungkin tak jadi awal pagi, kita nak nunggunya lambat. Jadi kami akan recommend untuk kita pola sebelum Zuhur mungkin 10 minit. Jadi 10 minit sebelum Zuhur kita dah ada di tempat tadi. Kertas kosong, ada bulatan, banyak bulatan lah, makin banyak makin bagus. Lepas ada cigik macam pen tu nak. Kita angkat tengah-tengah. Pastikan pen tu tegak lah. Dan pastikannya lurus. Jangan boleh sengit. Kalau nya sengit, bayangnya pun sengit. Macam kita cerita Istiwa Azam tadi, mau sengit bayang, confirm lah. Sengit macam kita makan staging, mau dah staging kita sengit macam biasa kan kita nak lurus. Nah, pasti ke staging tak lurus, baru kita dah lurus. Sama aja dengan tiang yang tegak. Okey, tegak macam mestilah. Carilah kaedah ni untuk pastikannya tegak. Okey. And then bila berlaku zuhur, bayang tadi bilanya kena bayang ujung tu nya kena cek di mana bulatan yang nya kena. Cek ah. Okey, kena salah sikit bulatan tadi dan kita marking bulatannya. Contoh kita bola A, B, C, D, E. Ada 5 dan bayang tadi kena pada B. B. Bulatan B. Jadi bulatan A, C, D dan E abaikan. Okey. Kena bulatan B, kita just fokus pada bulatan B. Sembahyang Zuhur, makan, pergi sia semula. Dan cek balik bilanya kena bulatan B. Dah kena bulatan B, marking. Jadi kita dah ada garis lurus A dengan B. Bulatan B, tanda sebelum Zuhur, tanda lepas Zuhur, pula garis lurus. Kita dah ada di sini timur, sini barat. Ia adalah tepat, 100% tepat, boleh cek. Saya beri guarantee. Tapi dengan syarat lah bayang duduk tak lurus. Dah ada macam ni, ambil jangka sudut, buka 29 darjah, 292, atau tanggallah, tanya dengan Jabatan Mufti kah, Jabatan Agama kah, berapa sudut kiblat untuk bahagian kami, hanya ke Madah. Maka ambil jangka sudut anak kita kirakan. Oh, 292. Ambil betul-betul tali kah, benang kah, masking tape kah lurus. Ialah arah kiblat. Beri titik tengah ke arah atas ya, arah kiblat. Jadi itu merupakan kaedah-kaedah yang mudah. Yang boleh kita pula eksperimen dengan anak kita, which one yang sesuai, yang kita rasa mudah, compare dengan kita pakai total station, pakai kompas yang tu lebih tepat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang viewers, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, last but not least, yang orang suka pakai adalah kompas. Saya dapat tinggal topik berkenaan kompas sebab majority dalam telefon, smartphone, bukan telefon 3 to 10 lah. Telefon 3 to 10, 3 to 10 tak ada kompas. Tapi semua smartphone tu ada kompas. Cuma, semua telefon tu, semua kompas tu, first thing, kena pola kalibrasi. Cari dekatnya pun setting calibration. Kena calibrate dulu. Okay, yang first. Bila kita embak telefon, jangan sekali-kali bila kita nak cek kiblat nak telefon diingkar dekat lantai. Si boleh telefon tu diingkar dekat lantai. Sebab kita tahu bila kita belah rumah yang moden kena tu confirm banyak besi di bawah. Mustahil ada besi. Okay, satu. Yang kedua, pastikan jangan dekat dengan contoh nak kita nak molek kiblat, depan tu ada ikon. Jangan ditumpu kat ikonnya, confirm lari. Ataupun kita ada jam. Jam tu dekat dengan telefon. Confirm lari. Jadi benda-benda macam tu kena avoid dulu, kena elakkan. Besi, arus elektrik, elektronik. Lepas ya,
Bila kita dah nya mesti negah dia macam tu. Tegak macam tu. Okey. Okey, kita tangga sikit arah. Tangga arah jarum utara dulu. Kiblat tunggu dulu. Utara, okey. Polah sikit marking lah. Kita undur 3 langkah ke belakang. Adakah jarum tadi bila kita undurnya lari? Ataupun kita tu jarum lurus. Kita undurnya pun lurus juga. Okey, one step. Undur lagi. Kali ketiga. 1, 2, 3. Lurus juga. Barulah kita nangga sini 293 tadi. Baru boleh pakai. Mungkin kita situnya lurus, undur kita dah sengit macam biar atau jarum tadi. Undur lagi makin sengit. Susahlah. Sebab yang berlaku, datang anak masang kiblat untuk sejadah. Datang atau nak bungsu pasang kiblat sejadah untuk kiblat. Nah, ni betul. Datang lagi nya pun usul datang ke rumah pasang kiblat, lari lagi. Which one nak dipakai? Dan itulah tahun tadi pro and con untuk kita pakai kompas untuk menentukan arah kiblat. Walau bagaimanapun, kita selalu menasihatkan bahawasanya kompas tu untuk tujuan persendirian, peribadi je. Mungkin kita betul-betul nak dapat pengesahan untuk masjid, untuk pejabat kita, maka rujuklah badan berautoriti. Walau bagaimanapun untuk kediaman, adalah orang-orang persendirian yang maulah di Kuching kah, di Sibu kah, di sini memang ada. Ceklah, kena cek orang-orang yang memang mahir dalam bidangnya. Okey, ya antara yang kita kena alert lah, kena tahu. Jadi sebelum saya makan tu di pola, kena tahu ilmunya. Siapa? Kita dah dengar video tu, kita boleh save, kita ulang balik pola catatan sedikit. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin last lah, Jadi saya nyebut sikit total station ataupun tidur light tu digunakan untuk sidaknya molah suruh dan masjid. Jangan kita pergi ke masjid nak kita gambar telefon. Lepas tu aku nak ngecek kiblat masjid. Jangan molah hal kita. Ya, selalu berlaku di Sarawak tu ni, tak kami bingung. Ustaz, malah komplain. Masjid tu lari, kiblat tu kami dah cek Kami ingat nya make total station kah, nya make apa-apa kaedah yang kita akui kah yang itilah, tapi si pakai telefon. Bagus lagi nya make telefon tu, ada setengah yang make kompas nak harga RM5 dah. Nak beli dekat Medan kena ngecek saja. Astaghfirullahalazim. Janganlah timbulkan huru-hara dalam masyarakat. Terutama masjid-masjid yang baru, insya-Allah kita dah ada satu SOP. Jabatan Agama dah ada SOP ngecek. Jangan kita bukan ahli. Kita bukan ahli ya. Mungkin kita ahli lain cerita, kita pakar lain cerita. Kita bukan ahli. Jadi elakkan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Sehingga kan ada sebinggalan tempat tanya, kenapa kau sembahyang masjid depan rumah kau tu? Rumah kau dekat dengan masjid tu. Kenapa kau jauh ke Sinun? Kita ingat dia pergi saat ada kuliah. Si macam apa? Masjid aku cek ya kiblat si betul lah. Jangan tuan-tuan, jangan timbulkan satu kontroversi dalam masyarakat yang menimbulkan kerunsingan. Bila ada benda si betul, cuba kita bertanya. Sebab Allah sebut Quran, fas'alu ahlu dzikri fa in kuntum la ta'lamun. Tanya, biar orang rasa makan dan sebagainya. Tenanglah. Sebab kata kita pergi kedai makan mah, kalau nyaman, padah dengan orang lain. Kalau si nyaman, padah dengan toke. Tu si yang nyaman, dia diam-diam. Bila si nyaman, gago, kelakar dalam Facebook lah dan sebagainya. Benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Ada lebih baik untuk kita selesaikan dengan keadaan yang betul. Kita ada badan-badan berautoriti. Kita ada pegawai-pegawai yang ada tauliah untuk melakukan semakan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah sampai kepada penghujung. Saya nak mula sedikit kesimpulan berkenaan dengan semakan arah kiblat tu. Jadi pertama kita kena jelas bila kita sembahyang without any knowledge tentang kiblat dan sibuk bertanya dengan orang yang kita percaya, tidak berijtihad, tidak bertaklid dengan orang yang ada di rumahnya, maka solat tadi tidak sah. Penting tak? Penting tu. Kena tahulah sikit. Kena ada ikhtiar. Jangan sebarang je. Sebab mungkin kita orang ngecat rumah kita salah cat, kita bergo. Apa tu tempuk tu? Kira aku ngecat kau free. Marah. Astaghfirullahalazim. Kalau dalam empat dunia kita boleh macam ni, empat sembahyang, kena jaga tu. Jangan sebarang. Sebab kita ada kaedahnya. Sik susah sebenarnya. Susah sebab kita sik tahu. Kata orang, semua sesat jalan bertanya. Tapi tanya tempat yang betul lah.
Kalau kita tanya pada tempat betul, kita akan terus sesat. Jadi kalau orang yang berada dalam keadaan pertama yang saya sebut tadi, maka wajib untuk orang tu untuk qada salatnya. Okey. Jadi kaedah-kaedah saya dah ajar, saya dah sebut satu persatu. Semoga kita semua mendapat satu manfaat agar kiblat kita betul. Kita ada sedikit ilmu, boleh share video tu. Sebab banyak manfaat berkenaan dengan kiblat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya di akhir kalam saya minta ampun, minta maaf sepanjang saya kelakar. Mungkin ada banyak salah di sini dan di situ. Jadi saya mohon keampunan daripada tuan-tuan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi kita tutup majlis ilmu kita tu dengan membaca tasbih kafarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.